Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Ustaz Syahri Zulkarnain Abdul Qadir, yang dipertua PAS Kawasan Setiu, merangkap ahli Parlimen Setiu, yang berbahagia Tuan Cik Azmi Ma'ruf, Naib yang dipertua PAS Kawasan, juga merangkap pegawai penyelaras Donangkap, yang berusaha Ustaz Muhammad Safizi Ismail, Ketua Penerangan PAS Kawasan Setiu, juga pegawai penyelaras Don Batu Rakit, semua pimpinan PAS Kawasan di semua peringkat, ulama, pemuda dan muslimat, seterusnya semua sahabat-sahabat muslimin, muslimat yang dapat hadir pada malam ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus fakhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Sadaqallahul azim. Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah menggerakkan awan yang mengandungi air ke bumi yang tandus, lalu hujan yang turun menumbuhkan tanam-tanaman yang dimakan oleh binatang-binatang ternak dan dimakan oleh kamu juga. Maka apakah kamu tidak memerhatikannya? Sektor pertanian yang diamanahkan untuk amba jaga adalah sumber ekonomi kepada kira-kira 70% rakyat negeri Terengganu. Mungkin pada satulah kita paling banyak diajukan soalan. Semua ada 18 soalan dalam tempoh 4 hari sidang, dan semua hamba terima belaka. Tak ada satu soalan pun yang kita tolak, sama ada daripada rakan-rakan penyokong kerajaan ataupun daripada kawan-kawan di sebelah sana. Sepanjang pelaksanaan tahun pertanian Terengganu 2021, dalam tempoh 12 bulan, kita telah berjaya menyempurnakan sebanyak 93 program dan menyiapkan 45 projek. Sebagaimana yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku semasa titah perasmian sidang Dewan baru ini, program-program ini telah memberi manfaat kepada seramai 13,702 orang golongan sasar. Panjang kalau kita nak senaraikan ke semua program ni. Ada ditanya oleh Telemong, apa langkah-langkah kerajaan untuk mempertingkatkan ekonomi rakyat melalui sektor pertanian? Sebenarnya dalam sidang Dewan Negeri ni, amba simpulkan harmoni. Kita tolak 2-3 orang tak masuk buku tu, orang lain-lain okey dan sangat rasional. Okay. Tolak Hijau seorang, tolak Ulu Besuk seorang, tolak Batu Rakit seorang. Orang lain menilai sebagai rasional. Hijau sepanjang tempoh masuk tahun ke-4 dah ni, dia tidak pernah tanya sebarang soalan. Dah hak sidang baru ni tak cakap sepatah habuk pun. Soalan tak tanya, dia beri peluang untuk berbahas pun tak berbahas. Kita bila hari kedua tengok pakat senyap belaka awak-awak ni sipuan buah sepelek gorek lagu mana ni. Sebab tengok kepada Gema dalam Perhimpunan Agung UMNO tu macam hebat. Bila mari sidang tu pakat senyap,
suspend juga kita. Kok dia simpan buah kilah. Hari ketiga pun senyap juga. Hari keempat pun senyap juga. Isu-isu yang ditimbul dalam perbahasan, hamba istilahkan sekadar isu parit, lokal, jalan di kawasan, itu isu biasa. Tak ada satu poin besar untuk nak jadi gema, menggambarkan bagaimana kelemahan kerajaan negeri yang ditakbir oleh PAS. Ulu besuk tak sewak kira lah dengan dia. Kalau dia bercakap, tubik isu semaya dua iman, nikah 2 kali, semelih tak makan. Dan akhirnya dia dakwa kerajaan Islam apa dalam masa 4 tahun tawar sejid suti habuk di daerah besuk. Padahal sejid tu ada Kampung Amba ada di Bukit Tanah. Jabi dengan Ulu Besuk ni gatih bersikap pun siapa. Dia tak khabar ada sejid tengah buat. Mungkin dia ni kategori tak berapa pergi sejid berkali. Dalam nak meningkatkan ekonomi rakyat melalui sektor pertanian, hamba senaraikan kepada Dewan beberapa langkah-langkah utama yang kita buat. Walaupun terlalu panjang untuk kita cerita semua 93 program dan 45 projek yang telah kita siapkan. Di antaranya, isu utama yang dihadapi oleh rakyat kita bila nak terlibat dalam sektor pertanian, sektor perikanan dan penternakan ialah isu tapak. Semangat ada, kesungguhan ada, kemahiran ada, tapi bila nak bertanam, bila nak menternak, bila nak terlibat dalam industri aquaculture, kolam ikan ataupun sangkai ikan, rakyat kita tak ada tapak. Sebab itulah kerajaan telah buka ruang untuk rakyat memanfaatkan tanah-tanah kerajaan yang masih kosong lagi ni secara LMS ataupun disebut LPS. Lesen menduduki sementara atau lesen pendudukan sementara. Benda tula je. Khususnya bagi tanah-tanah kerajaan yang kita tidak ada sebarang perancangan pembangunan nak buat. Daripada dia terbiar kosong gitu saja, baik rakyat kita guna. Khususnya di daerah Setiu ni, pejabat tanah Setiu sudah sangat mempermudahkan. Hak haram pun kita nak halalkan. Supaya bila dihalalkan dalam ruang lingkup peraturan yang ada, rakyat kita berhak dapat bantuan. Sama ada bantuan baja, bantuan dana, teknikal, dan satu lagi, berhak untuk dapat persijilan. Yang kedua, kita ada banyak lagi tanah-tanah yang kita wartakan sebagai taman kekal pengeluaran makanan. Di Setiu ni ada 2 TKPM. Hak besarnya di Rutape. Rutape ni ada lagi tanah kita. Setiap lot keluasannya dalam sekitar 10 hektar. Dalam data yang terakhir, kita ada dalam sekitar 40 lot lagi yang masih kosong. 40 lot kali dengan 10 hektar, itulah keluasan. Dan hamba sangat berharap supaya kita yang ada di Setiu ni ambil peluang, jangan biarkan lot tanah tu kosong. Sebab di negeri Terengganu, kadar sewa tanah di Taman Kekal Pengeluaran Makanan ni paling murah dalam Malaysia. Kadar sewanya hanya RM150 per hektar setahun. Bukan sebulan. 2,5 ekar hanyalah RM150 untuk tempoh setahun. Hamba buat bandingan dengan beberapa negeri yang dikira duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kita, macam Kedah, macam Kelantan, macam Pahang. Paling rendah pun kadar sewa dia RM250 per hektar setahun. Tak ada dah bawah daripada RM200. Yang ketiga, kita juga tengok tanah-tanah yang sedang diusahakan oleh rakyat kita sekarang ni yang duduk secara haram. Bila duduk secara haram, menyebabkan mereka dinafikan banyak hal. Yang haram bukan kita nak ambil tindakan, walaupun dalam kanun tanah negara nak dakwa di mahkamah boleh, nak denda boleh, nak jail pun boleh dalam kanun tanah negara. Penyelesaian kerajaan ialah penyelesaian secara harmoni untuk nak beri ruang rakyat kita ni cari makan. Sebab bila haram, macam contohnya sawit, sampai masa sawit tu tak boleh jual. Bila tak ada lesen MPOB. Syarat utama nak dapat lesen MPOB ni ialah
tanah tu mesti dihalalkan dulu. Maka kita tak nak nyaya ke rakyat kita, tak tepi hak tindakan undang-undang, penguatkuasaan, pendakwaan kita tak tepi. Yang kita nak sekarang ni dalam ruang lingkup peraturan yang ada, macam mana kita boleh halalkan. Ini yang sedang kita bekerja. Baru ni kami panggil dalam 170 orang peneroka tanah haram yang melibatkan keluasan kira-kira 3,000 hektar di seluruh daerah Setiu. Kita kemukakan satu plan penyelesaian. Bagaimana kita nak selesai yang 3,000 hektar ni? Secara dasarnya, tanah yang 3,000 hektar ni, kita pajak kepada Lembaga Tabung Amanah Warisan. Kemudian peneroka haram ni kena sewa dengan Lembaga Tabung Amanah Warisan sehingga tempoh sawit ni cukup umur 25 tahun. Hak mari tu Alhamdulillah boleh terima cara penyelesaian kita. Macam apa sebut tadi, kita tak si kecek bab penguatkuasaan. Hak denda, dakwa di mahkamah, penjara ni kita tak si kecek. Sebab bila kita mari, benda ni dah jadi satu masalah kronik, kita ambil tengah jalan. Bila tengah jalan penyelesaiannya agak rumit berbanding dengan kita ambil masalah tu daripada peringkat awal. Kalau orang baru nak gali lubang, baru nak tanam, mudah nak selesai. Tapi bila kita mari sawit umur 8 tahun dah mudah sebenarnya untuk kita nak selesai. Yang ketiga, kita ada program pembangunan tanah terbiar. Tanah terbiar ni maknanya tanah-tanah yang ada pemilik. Bukan tanah kerajaan. Tanah kita, tanah jiran kita, tanah orang kita, kok ada nama dah. Tapi terbiar, tak dibangunkan selama 3 tahun berturut-turut. Hak ni diistilahkan sebagai tanah terbiar. Kerajaan negeri menyediakan dana. Tahun lepas ada 500,000. Tahun ni kita naik lagi sehingga 1 juta. Dan kita beri sehingga 20,000 per hektar untuk buat pagar, untuk buat parit, untuk bina infra supaya tanah terbiar ni akhirnya jadi mendatangkan hasil. Dan dana daripada kerajaan negeri untuk pembangunan tanah terbiar, kita tanya kawan-kawan kita di negeri lain, Terengganu satu-satunya negeri yang mengeluarkan dana tersendiri untuk nak bangunkan tanah terbiar. Negeri lain hanya bergantung kepada dana daripada kerajaan persekutuan sahaja. Dan kita ada projek pembangunan tanah terbiar sebagai pilot projek. Kita pilih 2 RTB. 2 RTB pertanian dan RTB pertanian ini berada di daerah Setiu. Satunya RTB Pengkalan Aman di Permaisuri dan satunya di kawasan Abang Mi, RTB Kampung Rahmat di Langkap. Yang akan kita tanam dengan mempelah harum manis dan juga durian musakim. Ini pilot projek kita dengan melibatkan anak syarikat kerajaan negeri TADC. Bagi yang berhadapan dengan masalah kekurangan dana, kerajaan negeri sedia yang kita panggil skim bantuan modal tani. Hak ni skim pinjaman mudah tanpa faedah, patuh syariah, dan kita tak perlu slip bank, tak perlu penyata akaun, tak perlu penyata LSDN. Hak kita naknya cuma rakyat kita nak usaha je. Bila pegawai kita turun cek, tengok betul nak berusaha sehingga maksimum RM50,000. Dan dalam kerajaan negeri, saya cuba tengok dengan beberapa negeri, Terengganu je ada dana seperti ini. Skim bantuan modal tani. Walaupun jumlah dia maksimum hanyalah RM50,000, dia sudah sangat membantu. Masa banjir baru ni, banjir luar biasa yang berlaku di negeri kita melibatkan daerah-daerah Besut, Setiu, Ulu Dungu, Kemaman, Maran. Daerah-daerah yang kita sebut ni ialah daerah pertanian. Sebab tu di antara sektor yang paling terkesan masa banjir luar jangka bulan 2 baru ni ialah sektor pertanian. Sangkai ikan saja daripada Ulu sampai ke Kuala Negeri ada 142 pemilik. Sama ada sangka tu raik ruyuk terus ataupun rosak, ataupun sangka tak rosak ikan mapuh, baung, pating, talapia. Ikan mapuh tu dalam isan dia penuh dengan seluk. Maknanya ikan tu mati kerana air derah dan air tu ialah air seluk. Dan sehingga sekarang ni aliran air Sungai Terengganu ni masih tidak dapat dipulihkan disebabkan masa banjir bulan 2 baru ni beberapa menara penghantaran voltan tinggi TMB di Kenyai tu
terbalik disebabkan tanah runtuh. Bila terbalik, TMB terpaksa hentikan turbin dia hok pusing menjana tenaga elektrik tu, sebab kalau turbin tu dia jana bekalan elektrik tak boleh nak atas sebab menara tu terbalik. Jadi bila air Empangan Kenyir tu disekat, dok turun, dia menjadikan Sungai Terengganu ni mati. Kerana tidak ada air yang turun daripada hulu, dalam masa yang sama air pasang masuk. Bila air pasang masuk, air tu jadi payah. Bila jadi payah, sektor penternakan kita memang akan ambil masa untuk pulih. Selagi seluk-seluk turun masa banjir dulu, kita mengharapkan air daripada Kenyir itu bila lepas dia boleh tolong cuci supaya seluk negara ke laut. Tapi bila Empangan Kenyir, air dia tak boleh nak dialihkan disebabkan oleh turbin itu tak boleh nak berfungsi untuk tempoh beberapa bulan akan datang, sektor penternakan memang perlu masa nak pulih. Daripada 142 orang penternak, kerugian kita dalam 6.9 juta. Campur dengan Wah Timur Cina, tanaman kontan terutamanya di daerah Setiu ni, hak Telaga Papan, hak Kolaija, hak Nyatuh dan beberapa tempat lagi, campur dengan Besuk, campur dengan beberapa daerah Maran, dalam 1000 ekar hak selai. Bila selai, kalau bulan puasa sikit lagi, kalau berasa Timur Cina mahal sikit, kita pakat-pakat faham sendirilah. Sebab Terengganu adalah negeri pengeluar Timur Cina terbesar di Malaysia. Bila kemuncak bulan 3, bulan 4, biasanya akan terbit daripada negeri Terengganu setiap hari antara 30 hingga 40 buah lori muat Timur Cina untuk hantar ke Lembah Kelang ataupun ke utara. Dan bulan puasa sikit lagi, fenomena lori terbit daripada Terengganu muat Timur Cina ni akan berkurangan secara mendadak sebab Timur selai. Padi kita ada beribu ekar. Timur Cina lembu kita ada beratus ekar hok anyuk air. Kira-kira semua dalam 12.9 juta semua untuk sektor pertanian kerugian kita. Daripada kerugian 12.9 juta ni, kerajaan negeri menyediakan tabung bencana pertanian negeri Terengganu. Dan untuk makluman sahabat-sahabat semua, tabung bencana pertanian daripada kerajaan negeri ni hanyalah ada di negeri Terengganu sahaja. Hak lain bergantung kepada tabung daripada kerajaan persekutuan. Kita dah selesaikan semua data ni. Tolong sapa kepada adik kakak kita orang setiap terlibat. InsyaAllah penyaluran bantuan akan disalurkan segera. Amba dah keluar kenyataan. Dalam bulan 4 ni juga kita akan arahkan supaya dimasukkan duit tu ke dalam akaun penerima. Kita nak permudahkan urusan pembayaran. Tak perlu mari dewan, tak perlu beratur, tak perlu tak ada selingor dengan Esko Pertanian Bersyarah, tak perlu belaka. Duit tak akan dimasukkan terus ke dalam akaun penerima masing-masing. Dengan kadar-kadar tertentu yang telah ditentukan oleh Tabung Bencana Pertanian Negeri Terengganu. Dalam masa yang sama, ada projek-projek tinggalan UMNO, Ambo tak suka nak guna projek gagal. Sebab gagal tu makna kita tutup buku. Hak ni kita tak si tutup buku. Sebab projek ni sangat berpotensi. Ada faedah dia untuk rakyat. Tapi bila orang buat ni, dia tak mikir satu perancangan daripada awal pakai kesut. Kita ambil contoh. Hak paling dekat di Setiu. Orang Langkap tahu. Ladang kelapa matak Kubai Puyu. 100 ekar lebih. Tanahnya habis dalam 5 juta. Lo ni umurnya tu 11 tahun dah. Sepatutnya nyo matak ni dalam 3-4 tahun tu biar buah dah. Terbiar sebagainya mampu. Alhamdulillah kita dah hidupkan balik. Kita dah hidupkan balik. Yang kedua ada satu projek di Rantau Abang. Nama dia Projek Rimbunan Kasih. Ada perumahan 100 buah rumah. Lepas tu ada greenhouse dalam 26. Tanam meluk manis Terengganu. Mampu juga. Alhamdulillah kita dah hidupkan. Ada rebayan di Bukit Lawan, di Setiu. Amba cerita dekat-dekat je. Mampu juga kita pergi hidup semula dengan ternakan yang kampung Baka Mardi. Banyak lagi kalau kita nak cerita. Cumanya kita lebih guna istilah projek yang tidak mencapai objektif pelaksanaannya. Jadi kalau UMNO kata dia pandai mereta,
Kita pun bukan nak kata dia tak pandai. Cuma banyak dia buat ni tak jadi, kita tolong buat biar jadi semula. Itu je beza kita dengan dia. Dan projek-projek ni memberi manfaat besar kepada rakyat. Sebab tu dalam 2 tahun yang pertama, kalau orang tanya, bapa kita tak banyak buat benda hak baru, hamba jawab dengan satu analogi. Bila kita nikah janda, hak ada anak dia tak anak kita lah. Hak comel dak mandi, kita mandi, berbeduk dia jadi comel. Hak tak pandang ngaji, kita tak ngaji. Boleh setahun ada lah anak kita sendiri pula dak. Hak nak perah anak orang semua. Jadi bila masuk tahun ketiga ni, anak kita pun start ada dah. Start ada. Cumanya pembangunan dalam erti dan maksud yang kita faham ialah bukan buat bangunan. UMNO faham pembangunan dengan makna buat bangunan. Kita faham pembangunan dengan makna sesuatu yang memberi manfaat kepada rakyat. Contohnya, di antara bajet pembangunan yang kita buat ialah kita buat tukung. Selang dalam laut. Memang kalau orang tulis tak nampak. Cuma tukung tu, aku tanya nelayan kita dekat-dekat musim tengkujuh baru ni. 2-3 hari lepas hamba pergi memarang. Orang marang kata biasa kalau musim-musim gini, kita orang ke laut ni, korek celeng dia kata. Untuk nak mencukupkan keperluan seharian. Lalu ni dia kata, Alhamdulillah, bila kelik, istilah orang Terengganu, buk masuk kalian tu nyembaluan. Maknanya cok ngik di belakang. Bila cok ngik di belakang orang ke laut, dia faham lah. Depan tu kena penuh ikan. Alhamdulillah atas kurniaan rezeki daripada Allah. Dan ini di antara signal dan tanda kejayaan program memperkayakan sumber perikanan yang kita buat daripada Kemaman sampai ke Besut. Dan di antara tumpuan utama kita ialah di Setiu. Setiu, kita labuh tukung. Ada banyak unit. 2 tahun berturut-turut. Tahun lepas kita ber-9 di Setiu. Tukung ni sebongkah dia tu berat dalam 17 tan. Konkrit kita guna konkrit grade 35. Sama dengan konkrit buat jambatan. Besi saja, tutulan besi dalam tukung tu berat dia hampir 1 tan. Jadi daripada 17 tan tu 1 tan ialah berat besi. Yang kita sasarkan boleh bertahan di dasar laut dalam tempoh sekitar 50 tahun. Bila kita labuh di lubuk-lubuk ikan, terutamanya di kandang-kandang sutung, memang kita dapat respon daripada nelayan kita, tahun ni musim sutung berpanjangan. Sehingga sampai bulan 8, bulan 9 tak ada lagi sutun. Di antara sebabnya kerana bila ada tukung tu, kandang-kandang sutun ni tak boleh nak diganggu oleh buk-buk pukat tunda. Sebelum daripada ni, bila tengok malam orang candak penuh, siang hari pukat tunda mari kokok. Malam esok lagi tak ada sutun. Bila kita letak tukung, pukat tunda mari, nah lah dia. Sebab dengan berat 17 tan dan saiz setara tu, dia boleh ada satu lagi fungsi di samping fungsi rumah ikan sebagai zoom penampang pukat tunda. Batu rakit pada gian, lakak minta maaf Bamin sebab tak ada laut. Jabi pun serupa, kita senasib tak ada laut juga. Jadi kita tak ada gian orang nelayan ni. Jadi adanya gian Pemaisuri, gian Batu Rakit, gian orang Kuala Besut. Dan di antara yang besar sekali yang kita selesaikan masalah nelayan pantai kita ni, sedih bila kita tengok maring masa program pecah tanah penempatan semula nelayan di seberang penarik atas maring, kita sekalikan dengan program agihan lesen sampan nelayan. Baki untuk fasa kedua ada 96 lagi. Sebelum daripada ni kita dah beri lesen sampan nelayan ni 500 orang lebih. Jadi kalau campur semua tu adalah dalam 600 lebih yang dapat lesen sampan nelayan. Dan inilah sebenarnya jumlah nelayan pantai, nelayan sampan kita hok masih tak ada lesen. Maring tak ada seorang tua, umur dalam 60 lebih, dekat 70. Masa naik terima tu hamba bisik tanya, "Pak cik lama mana dah ke laut?" Dia kata 14 tahun. Kita kata kalau 14 tahun dak lama mana? Dak awal dia kata ke laut jak umur 14 tahun lagi. Dan ni baru boleh pegang lesen. Ni baru boleh pegang lesen dia. Bila tak ada lesen, nelayan kita dinafikan beberapa hak. Yang pertama, minyak subsidi dia tak boleh. Yang kedua, dia tak boleh dapat allowance sara hidup nelayan.
Yang ketiga, kalau berlaku gapo-gapo bencana di laut, dia tak layak mohon tabung bencana nelayan. Dan banyak lagi benda-benda lain yang dinafikan. Bila kita masuk Jabak, kita minta data, masa tu ada dalam 800 nelayan kita tak ada lesen. Allah, bakpo siapa gini? Pergi jumpa menteri. Menteri kata tak boleh lesen. Tak boleh lesen sebab nelayan kita ramai dah, dia kata. Ambo kata, kalau kita tak boleh lesen pun, mereka ni tetap nelayan. Sebab hak 800 orang di Terengganu ni sebenarnya bukan nelayan part-time. Bukan orang kerja makan gaji hak turun ngai hujung minggu. Mereka ni ada nelayan tuling. Kalau kita tak boleh lesen pun, dia tetap akan turun ke laut juga. Yang kedua, dalam senara hak ada lesen ni, ramai dah sebenarnya orang tak turun ke laut. Tak ada buk, hak mati, macam-macam. Hak ni kita bersih lah. Kita bersih. Yang ketiga, dia kata ikan kita tak ada dalam laut. Dia ada. Jadi kalau kita boleh lesen buat gapo ikan tak ada. Kata ikan tak ada, dengan Terengganu jangan kecek. Sebab setiap tahun kita peruntukkan 1.2 juta untuk program memperkayakan sumber perikanan. Kita buat rumah ikan, unjan, tukung, dan peruntukan daripada negeri untuk program memperkayakan sumber perikanan ni, sekali lagi yang memaklum pada sahabat-sahabat sekalian, hanya ada di Terengganu sahaja. Negeri lain hanya bergantung kepada peruntukan daripada kerajaan pusat. Kita Terengganu kita ada peruntukan sendiri. Jadi kalau menteri kata laut kita tak ada ikan, Terengganu bersungguh dalam program memperkayakan sumber perikanan. Akhir dia pusing kok tu kita jawab kok ni, dia pusing kok ni kita jawab kok tu. Justifikasi kuat alik kita. Lesen nelayan mesti diberikan. Apa yang dibekukan dalam tempoh 40 tahun, akhirnya dicairkan. Bila dicairkan, negeri lain pun turut nak attack dan menteri pun terpaksa cair untuk seluruh Malaysia. Bukan hanya untuk Terengganu. Jadi kalau negeri-negeri lain dapat lesen sampan nelayan tu, mereka perlu berterima kasih kepada Terengganu. Hasil daripada gerakan task force yang kita buat. Bila nak bagi lesen, di antara syarat Jabatan Perikanan buat, buk kena cak hijau. Bukan kerana Esko Pertanian Terengganu orang pas dot. Memang kok nelayan Terengganu ni hijau. Tengok pada rumah buk, tender dia panggil kan. Terengganu hijau. Kelantan merah. Pahang kuning. Johor biru. Hijau ni jak zaman bersama lagi, bukan bol terus cat hijau. Tapi bila Jabatan Perikanan suruh cat hijau, lama orang marah kat kita. Bila orang marah kat kita, gapo boleh kita faham? Maknanya penerima tu lama bukan orang hijau. Kalau orang hijau, atas kandok baru. Dengan makna, kita adil dalam membantu rakyat. Yang kita nak bagi ialah lesen nelayan. Bukan nak bagi pada orang pah. Kalau takdir nelayan tu orang pah, dia dapat kena cat hijau, syukur baru dia. Kalau takdir yang dapat tu orang UMNO, kena cat hijau, nonyel lah dia. Kita kena marah. Tapi kalau tak cat hijau, hamba tak boleh lesen. Akhirnya cat juga hijau. Dan mudah-mudahan dia akan tukar jadi orang hijau, insyaAllah. Di Fikri, baru minggu lepas kita baru rasmikan jeti baru. Kalangan nelayan Fikri. Dan insyaAllah, satu lagi jeti di Sungai Meran akan dibina dengan kos kira-kira 20 juta ringgit. Secara dasarnya, permohonan itu telah diluluskan oleh kementerian. Hak ni hak kita buat untuk orang setiu kita. Projek untuk Sungai Meran dah diluluskan oleh Kementerian Kasar, Kementerian Air dan Kementerian Air dan Las Sekitar dah diluluskan, dan cuma tekankan kepada skop projek ni sebelum daripada ni dia tak siapa tempat orang duk mega ikan di Laguna Stiu. Di antara permasalahannya ialah tempat orang mega di Laguna Stiu tu. Kerana air jadi terlalu tohot. Kemudian ada beting pasir yang menyebabkan air itu kadang-kadang tak boleh nak mengalir dah air jadi mati. Pukak sakai ikan tu rapat tanah dah. Amba dah hantar pengarah perikanan pergi bincang dengan penternak-penternak ikan yang ada di Laguna Stiu tu, yang kebanyakannya juga bukan orang hijau. Di Laguna Stiu tu bapuk-bapuk ada situ.
Tapi kita bantu kerana rakyat kita. Kita nak panjangkan skop projek ni supaya boleh sapa gali di kawasan Laguna Setiu tu dan menyelesaikan masalah penternak ikan situ sejak daripada sekian lama. Dan hasil daripada perbincangan, alhamdulillah, penternak ikan tu sedia nak alih sakat untuk kita gali, selesaikan masalah air tahar tu, kemudian buat balik semula sakat dan boleh menternak dalam keadaan yang lebih baik. Bantuan-bantuan waqaf banyak kita bagi. Di antaranya bantuan waqaf untuk petani kita yang positif COVID-19, kita beri 500 orang. Bantuan input macam-macam kita beri. Untuk nelayan di sekitar Dong Permaisuri ni kita beri kawat bubu, widah, pukak tansi, widah, kit memancing, widah, GPS, widah. Untuk petani kita beri baja, racun, folia, plastik UV, pamai pun kita bagi dah. Dalam skim pengairan kita, sama ada skim pengairan Lembah Setiu, skim pengairan Cik Mohik, tengok bagaimana perubahan yang berlaku, sama ada sistem pengairan dan jalan ladang. Cuma ada sedikit slack dengan empangan kita bina di Cik Mohik baru ni yang menimbulkan rungutan. Ni kesilapan dari segi teknikal di pihak GPS masa dia design reka bentuk tu. Bila kita buat empangan, dia menyebabkan hakisan tepi sungai, dan kita dah buat mesyuarat penyelarasan, peruntukan pun dah ada, dan kita dah arahkan GPS supaya ambil tindakan pembaikian segera. Kita faham masalah di Cik Mohik tu yang berlaku, hakisan tebing kena tanah orang, air pun tak berapa masuk dalam sawah padi. Memang kita cukup faham dah isu tu, dan saya pun dah tegur GPS bagaimana benda ni tak diteliti dengan betul-betul teliti masa dalam peringkat reka bentuk, sehingga berlaku kegagalan dari segi reka bentuk. Tapi bila berlaku masalah, kita tak lari daripada masalah. Apa yang perlu kita buat ialah kita atasi masalah tu dengan tindakan yang sepatutnya. Banyak lagi isu-isu yang dibangkitkan. Di antaranya, ambil contoh, isu yang dibangkitkan oleh Jertih berkaitan dengan prestasi anak syarikat kerajaan negeri. Di Terengganu ni, anak syarikat kerajaan negeri yang berorientasikan pertanian ada saja, namanya TADC, Terengganu Agrotech Development Corporation. TADC ni bulan 10 2018 Amba diamanahkan sebagai pengurusi. Masuk tengok, dia satu daripada anak syarikat PEMIN, Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu. Bila kita masuk tengok, kod warna TADC ketiga tu ialah kod warna biru. Prestasi syarikat ni hak paling baik sekali hijau. Hijau memang sentiasa terbaik. Bawah sikit kuning, bawah sikit merah, bawah sikit lagi biru. TADC yang kita ambil ni duk warna biru. Biru ni berat daripada merah lagi. Dalam keadaan bersedia untuk digulung. Amba jadi pengurusi selama bertahun-tahun tak ambil walaupun 1 sen pun allowance. Bukan kata bila jadi pengurusi anak syarikat ni kita dapat allowance puluh-puluh ribu sebulan. Tak ambil allowance sesen. Satu-satunya hasil yang ada pada syarikat TADC ketika tu, di Kuala Ping di Ulu Terengganu, ada satu ladang Napier seluas 50 ekar. Tapi yang boleh dituai hanyalah 10 hektar sahaja. Apa boleh dituai hanya 10 hektar sahaja? Sebab dia tebah dengan pagar. Macam mana ladang yang dimiliki oleh sebuah anak syarikat kerajaan negeri hanya nebah rupuk Napier dengan pagar? Dok rok kerja lagu ni. Memang dok rok. Gaji tak berapa lepas nak bayar. Bila kita masuk yang pertama sekali, kita cari pitih beli Napier harvester. Napier harvester ni mesin untuk nak harvest, untuk nak tuai rupuk Napier, supaya 50 hektar ni kita boleh tuai belaka. Lepas tu kita buat perubahan dari segi struktur pengurusan.
Buat perubahan, masuk pengurus besar baru semua sekali. Daripada masa tu TADC ada dalam 12-13 orang staf. Sekarang ni dalam tahun 2022 kita dah ada lebih daripada 70 orang kaki tangan. Hak biru tu dah naik kepada warna kuning. Mana kita dah lepas warna merah, kita naik pada warna kuning. Dan insya-Allah mampu bertukar kepada hijau. Dan kita dah amanahkan TADC menjayakan beberapa misi besar kerajaan negeri. Di antaranya masa PKP bulan Mac 2020, ketika pekebun-pekebun tembikar kita berhadapan dengan masalah pemasaran. Sebenarnya yang menyelesaikan masalah pemasaran hasil tembikar dari kira-kira lebih 300 ekar kebun tembikar di Setiu dan Besuk ni TADC. Kerajaan negeri dana sikit je, mikir lagu mana suruh selesai. Yang kedua, projek Rimbun Kasih Rantau Abang, orang bercerita mati dan terbengkalai zaman BN, kita suruh TADC perhidup dan alhamdulillah telah berjaya dihidupkan kembali. Yang ketiga, kita amanahkan untuk melaksanakan projek pembangunan tanah terbiar di Perengkala Aman di Permaisuri dan juga di Kampung Rahmat di Langkap. Ini pun di bawah TADC. Yang keempat, orang Setiu semua tahu kita ada satu projek besar pelaburan 360 juta dalam sektor pertanian, penanaman lada hitam oleh syarikat McCormick yang berpengkalan di Amerika. Dia dah buat dalam masa 3 tahun ujian, boleh dok lada hitam ni nak tanam di tanah beris. Lepas daripada 3 tahun terbukti boleh buat. Bila boleh buat, maka dia nak besar, orang panggil skala komersial. Dan kerajaan negeri telah luluskan kira-kira 600 hektar tanah di Lembah Bidung tu yang sekarang ni sedang dibersihkan, dan insya-Allah kapasiti keseluruhan 600 hektar tanah beserta dengan kilang dia akan mampu menjana kira-kira 2,000 lebih orang peluang pekerjaan untuk orang Setiu. Hamba sasarkan di sekitar Lembah Bidung, Rutapel tu, kalau pun tak boleh jadi bandar, kita sasarkan biar boleh dibangunkan sebuah pekan lada hitam untuk daerah kita. Dan McCormick ni bukan jenis orang buat kerja gura-gura. Ni satu company international yang bertapak di 22 buah negara. Dia mari ke Malaysia ni, Terengganu tempat yang jadi pilihan dia. Dan inilah tempat pertama lada hitam nak ditanam di tanah beris yang telah terbukti melalui kajian dia berjaya. Tapi kita tak si rakyat kita jom kelih saja. Sebab tu kajian negeri tambah lagi 100 hektar untuk rakyat kita sendiri tanam. Rakyat kita sendiri tanam supaya rakyat kita pun boleh belajar tanam lada hitam, dalam masa yang sama boleh jual direct komik-komik, kilang pun ada dah yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan skim ni TADC. Satu kerja besar kerajaan. Kemudian yang kelima, hak hamba sebut reban ayam di Bukit Lawan di Setiu tu, hak mati lama naik rok naik semut tu, kita hidupkan semula dengan ternak kaya kapung pun TADC yang buat. Yang keenam, projek penanaman nenas MD2 di Port Kacil, TADC juga buat. Projek ubi Stella, ubi keledek berkelompok di Kampung Banggo dengan belia-belia Kampung Banggo pun melalui TADC. Situ ada dalam 80 hektar lebih kurang. Banyak kali dah tu biasa orang Kampung Banggo cukup tahu tekan projek ubi keledek di Kampung Banggo ni. Projek penanaman kelapa pun di Kampung Banggo, dan ada banyak lagi kalau nak senara. Kalau kita nak ceritanya, kalau kata kita tu lebar pakai piah ni tak pandai mentadbir, tak apa, tak ada masalah. Tapi faktanya syarikat orang mau tinggal dalam keadaan kuk warna biru dan sedia untuk digulung, akhirnya kita tukar kepada kuk warna kuning. Banyak lagi kegagalan-kegagalan, cumanya kita tak suka guna istilah kegagalan ni kerana bila gagal tu mana kita tutup buku. Biarlah kita kekal guna istilah projek-projek yang tidak mencapai objektif pelaksanaannya, dan kita betul balik supaya objektif ni berjalan seiring dengan matlamat dia, akhirnya rakyat kita dapat manfaat. Antara isu yang ditanya juga berkaitan dengan ayam.
Ayam kita di Terengganu ni, kita ada dalam 128 ladang di Terengganu. Dengan hasil setahun dalam 17 juta ekor ayam. 17 juta ekor ayam ni memenuhi keperluan dalam 64% rakyat Terengganu. Tapi di Terengganu buat masa sekarang ni, kita tidak ada satu pun ladang ayam penelur. Bukan orang Terengganu tak ada telur. Ladang ayam penelur tak ada. Hak daging ada. Lebih dah dalam 60% keperluan. Baki lagi tu, kita belilah. Kebanyakan yang beli daripada utara, daripada Kedah. Hak telur memang tak ada. Tapi kita sedia tapak. Tapak ni pun daerah Setiu. Di TKPN Telaga Papan. Taman Kekal Pengeluaran Makanan Telaga Papan ni dah digazetkan oleh kerajaan negeri sebagai TKPN untuk penternakan unggas. Unggas ni ayam lah. Ada tapak, ada kemudahan jalan, elektrik. Jadi tolong siapa kat orang kita? Siapa-siapa di kalangan orang kita yang berminat nak terlibat dalam sektor penternakan ayam, tak ada tanah nak buat, tak payah bimbang sebab ada satu zon khusus dah yang diperuntukkan oleh kerajaan negeri di Telaga Papan dan selagi di Kuala Nerus di Mengabal Bakung. Ini dua zon ternakan unggah. Sama ada nak pera ayam daging ataupun ayam telur, dua-dua boleh belaka asalkan nama dia unggas. Pasaran lagu mana? Pasaran macam apa sebut tadilah. Keperluan negeri kita sekarang ni dipenuhi dengan jumlah ekor yang ada dalam 17 juta setahun, baru 64%. Kita masih ada kekosongan dalam sekitar 35-36% lagi yang masih kosong. Hak ni kita nak minta orang kita pakai isi. Banyak lagi isu-isu lain, tapi kita tengok kalau nak kata satu isu yang bom yang boleh menggugat kerajaan kita yang dibangkitkan oleh ada BN, tidaklah berbentuk begitu. Dia lebih kepada soalan-soalan biasa, rutin dan mungkin kerana tahun 2021 ni tahun pertanian negeri Terengganu, tu yang menyebabkan lebak sikit soalan kepada sektor pertanian. Dan kita pun suka orang tanya. Sebab bila tanya dia jadi satu fungsi check and balance. Walaupun orang di sana mungkin dia niat nak check map pun yalah. Bagi kita soalan-soalan ni adalah satu fungsi check and balance. Bila orang tanya, kita boleh muhasabah balik. Kita boleh jelaskan kepada rakyat apa yang kita buat supaya kita jadi sebuah kerajaan yang ada accountability. Hak kita buat ni terbuka untuk dipersoalkan, terbuka untuk dikoreksi, terbuka untuk dimuhasabah sebab kita nak beri khidmat yang terbaik kepada rakyat insya-Allah. Khususnya dalam konteks negeri Terengganu, 70% daripada rakyat kita berada dalam sektor pertanian. Cukuplah sekadar tu dulu untuk malam ni. Terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat sekalian yang dapat hadir malam ni menjayakan program kita. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak maklumat yang boleh kita bawa balik. Minta maaf atas sebarang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.